Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustaz? Semoga sentiasa di bawah lindungan serta rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dan juga dengan izinnya dapat kita sekali lagi dipertemukan dalam siri video penerangan secara atas talian atau secara online dan juga dalam pembelajaran PDPC. Jadi insya-Allah untuk kali ini dalam silibus GPKK Ustaz akan terangkan untuk tajuk yang seterusnya, iaitulah tajuk adab menziarahi orang tua. Okey, murid-murid boleh lihat pada muka surat yang ke-7. Okay, adab selepas menziarahi rakan. Hari ini kita belajar adab menziarahi orang tua pada tajuk muka surat 7. Baik. Di bawah tajuk ini ada beberapa tajuk-tajuk kecil. Okay, ada beberapa tajuk-tajuk kecil, iaitulah yang pertama sekali pengertian orang tua. Kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan orang tua itu, sebab istilah bagi orang tua ini sangat penting bagi kita, khususnya kita ni orang-orang muda dan juga anak-anak. Sebab kita dituntut untuk menghormati orang tua. Jadi kita kena tahu siapakah dia orang tua yang kita kena hormat itu. Kemudian tajuk kecil yang seterusnya adalah adab menziarahi orang tua di sebelah kanan tu. Okey, bawah tu ada 5 poin. Kemudian tajuk kecil yang sebelahnya adab semasa menziarahi orang tua. Okay, yang ni kita nak tahu apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita jaga ketika mana kita sedang menziarahi orang tua. Yang ketiga adalah cara menjaga hubungan baik dengan orang tua. Ini adalah sangat penting. Bagaimana kita nak eratkan hubungan kita, keakraban kita dengan orang tua. Kemudian kelebihan menziarahi orang tua. Ini apa yang kita akan dapat? Apa fadilat, apa kelebihan, apa faedahnya? Dan yang terakhir adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Sebab perbuatan yang buruk itu akan dapat balasan yang buruk. Baik, kita tengok pada pengertian orang tua. Yang dimaksudkan dengan orang tua adalah orang yang lebih tua daripada kita. Maknanya kalau kita kata umur kita 20 sebagai contoh, maka orang yang berumur 21 itu adalah orang yang lebih tua. Bahkan kalau dilihat yang dalam contoh dia dah tahun yang sama, tetapi bulan saja berbeza, maka itu juga kita panggil sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Maka kita kena hormat dia. Kita kena hormat dia. Kemudian yang kedua adalah orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Maknanya mereka yang sebaya, ataupun kita panggil rakan-rakan ataupun kawan-kawan kepada ibu bapa kita. Setaraf umur mereka, sebaya umur mereka, maka itu kita panggil sebagai orang tua. Ataupun yang ketiga, maksud orang tua adalah orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita, iaitu orang yang lebih berumur. Okay, maknanya maksud orang tua itu terangkum dalamnya 3 definisi. Yang pertama sekali adalah orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua adalah orang yang sebaya dengan ibu bapa kita. Dan yang ketiga adalah orang yang lebih tua ataupun lebih berumur daripada kedua ibu bapa kita. Yang ini kita kena faham, inilah dia yang dimaksudkan dengan orang tua, istilah bagi orang tua. Okey, kita tengok pada tajuk kecil yang kedua, iaitulah adab menziarahi orang tua. Ini yang kita kena jaga sewaktu kita nak menziarahi orang tua ataupun orang yang lebih umurnya daripada kita, ataupun orang yang sebaya dengan ibu bapa kita, ataupun orang yang lebih tua daripada orang yang lebih berumur daripada ibu bapa kita. Maka adab ini kita kena jaga. Yang pertama ialah bersalaman dan mencium tangan bagi sesama mahram. Yang ini adalah sangat penting. Okay, maknanya kita datang menziarahi orang tua, yang pertama sekali, ini kalau dalam musim PKP ni, dalam musim pandemik COVID-19 ni, itu lain cerita. Ini maksudnya bukan waktu ada SOP. Maknanya kita menziarahi orang tua, kita boleh berjabat tangan, kemudian kita mencium tangan dia. Ini adalah adab. Okay, cium tu maknanya kita akan tunduk lah, kita akan cium, kita akan tunduk. Okay.
berpakaian menutup aurat. Jangan pula datang menziarahi orang tua, kawan kepada ayah kita ke, kawan kepada mak kita ke, kita datang pakai seluar pendek. Jangan. Kena menutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga, menundukkan badan apabila lalu di hadapan mereka. Maknanya kalau kita terpaksa melalui di hadapan mereka, maka adabnya kita kena tundukkan badan sebagai tanda kita menghormati dia. Okay? Sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian yang keempat adalah membawa buah tangan apabila menziarahi mereka. Maknanya kalau kita nak pergi ziarah kawan kepada ayah kita ke, nak menziarah pakcik kita ke, nak menziarah nenek kita ke, atuk kita ke sebagainya, sekurang-kurangnya bawalah buah tangan. Ya. Tapi buah tangan yang sesuai lah. Kita nak ziarah nenek kita yang berumur 70 tahun, kita bawa gula-gula. Nah itu bukan buah tangan namanya. Ya. Nenek kita pun tak nak dah makan gula-gula. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bercakap menggunakan bahasa yang sopan. Kalau kita tengok hari ini dalam WeChat ataupun dalam WhatsApp, dalam apa-apa media sosial, bahasa yang digunakan sangat sangat teruk lah. Maknanya bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kesat. Ya, walaupun kita kata asalnya bahasa itu perkataannya adalah maksudnya lain, tapi disalahgunakan. Ya, disalahgunakan untuk perkataan maksud yang lain, untuk bahasa kesat dan juga bahasa yang kasar. Jadi gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan. Ya. Baik, yang kedua, tajuk kecil yang kedua ialah adab semasa menziarahi orang tua. Yang tadi adab kita dalam kita nak kita menziarahi orang tua, yang ini adalah adab semasa kita menziarahi orang tua. Baik, yang pertama adalah menziarahi pada waktu yang sesuai. Maknanya kita kena tengok waktu dia. Bila kita nak datang rumah dia, bila kita nak pergi ziarah dia. Waktu yang sesuai ni Ustaz dah pernah sebut dalam tajuk yang sebelum ini, mesti kena pada waktu yang kita kata waktu itu bukan waktu untuk rehat. Okay, sebagai contoh ataupun waktu untuk beribadah. Sebagai contoh tengah hari. Okay, tengah hari dalam pukul 12 hingga pukul 1.30 itu adalah waktu untuk orang berehat, waktu untuk solat, waktu untuk makan tengah hari dan sebagainya lah waktu itu. Itu adalah waktu yang kita kata waktu yang dilarang untuk kita pergi ziarah rumah orang. Kecuali kalau terpaksa. Okay, kecuali kalau terpaksa ada sesuatu yang urgent nak bagi tahu, yang tu kita boleh lah datang. Ya, itu bukan ziarah namanya, itu nak bagi tahu, maklumkan sesuatu. Okay. Baik, yang kedua adalah memberi salam dan bermanis muka. Okay. Maknanya kalau kita ziarah orang tua, maka hendaklah kita memberi salam. Tadi kita berjabat tangan, kita memberi salam ni maknanya sebelum kita nak ziarah orang tua tadi tu, kita bagi salam lah. Okay. Sampai dekat rumah ni kita bagi salam. Walaupun kita kata kita kenal rapat dengan dia, contohlah atuk kita, tapi bukan bermakna kita boleh buat sesuka hati. Datang kita horn pin-pin, kita tak bagi salam, terus horn pin-pin, nak panggil dia keluar. Jangan ya, sebab itu tidak beradab. Yang adabnya adalah kita kena memberi salam dan manis muka. Jangan muka macam nak pukul orang. Kita datang rumah atuk kita tapi muka tu macam nak pukul orang. Jadi tak kena lah. Silap-silap kita yang kena pukul dengan atuk nanti. Baik, nombor 3 adalah menjaga tingkah laku. Iaitu jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menampakkan bahawa kita ini tidak sopan. Ya, datang ke rumah orang, sebelum masuk rumah orang kita sepak kucing dia. Itu pun tak boleh juga. Menyeksa binatang. Dan satu lagi, tidak menjaga tingkah laku kita. Ya, ataupun kita dalam perjalanan tadi kita makan aiskrim. Jadi kita makan aiskrim, sampai depan rumah dia kita selambur campak depan rumah dia. Itu juga tingkah laku yang tidak sopan dan tidak baik. Kemudian yang seterusnya adalah bercakap dengan lemah lembut. Okay, jangan macam yang Ustaz sebut tadi, jangan cakap dengan kata-kata yang kesat, dengan suara yang kasar macam nak gaduh. Okay, atuk mana? Jangan cakap begitu ya, tapi cakap dengan cara yang lembut. Okay. Yang terakhir, tidak memotong percakapan mereka. Ya. Kalau atuk dengan nenek sedang bersembang sebagai contoh, ataupun pakcik dengan makcik, ataupun siapa-siapa sajalah yang lebih tua daripada kita, kita datang kepada mereka, kita bagi salam, dijawab Waalaikumsalam, kemudian mereka bersembang, kita jangan terus mencelah. Okay, jangan kita terus mencelah percakapan mereka, jangan memotong percakapan mereka. Okey. Tengok tajuk seterusnya, iaitu cara menjaga hubungan baik dengan orang tua. Baik.
Yang pertama adalah sentiasa menziarahi mereka. Maknanya kalau kita nak menjaga hubungan baik dengan mereka itu, kita kena sentiasa ziarah mereka, ziarah, datang, bagi buah tangan, bagi salam. Okay? Yang kedua adalah sentiasa mengasihi dan menghormati mereka. Maknanya setiap kali kita datang tu, kita kena jaga kita punya adab, kita kena jaga kita punya tutur kata, tingkah laku supaya dia mengasihi kita. Kita menghormati dia, maka dia akan mengasihi kita. Sentiasa membantu apabila mereka meminta bantuan. Okay? Jangan kita sampai-sampai salam, kita nak bercerita apa benda, tiba-tiba nenek kita, bang tolong belikan ais dekat kedai tu. Kita kata, alah malas lah, baru je sampai nek, takkan nak keluar dah. Jangan kita begitu ya. Maka kita kena sentiasa rajin, ringan tulang untuk membantu mereka. Dan yang terakhir, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Sekurang-kurangnya kalau kita bagi salam itu pun sebenarnya adalah satu doa. Assalamualaikum, selamat dan sejahtera ke atas kamu, itu juga adalah satu doa. Baik, yang keempat, tajuk kecil yang keempat ialah kelebihan menziarahi orang tua. Yang pertama adalah dapat mengembirakan hati mereka. Okay, sebab orang-orang tua ni ialah bila anak-anak mereka semua telah bekerja, duduk luar, jauh daripada anak-anak, jadi mereka ini hidup rasa sunyi. Mereka nak sesuatu yang suasana yang riang, suasana yang ceria dalam rumah mereka. Jadi bila mana kita menziarahi mereka itu, maka kita dapat mengembirakan hati mereka. Yang kedua, mengubati kesedihan mereka. Macam yang Ustaz sebut tadi lah, maknanya kesedihan mereka, anak-anak semua jauh, anak-anak semua tak dapat nak balik. Jadi bila mana kita menziarahi mereka, maka dia akan mengubat kesedihan hati mereka. Yang ketiga, disayangi oleh orang tua. Dan nama kita akan disebut-sebut oleh orang-orang kampung. Dia kata, si Fulan ni baiklah dengan orang tua dia, si Fulan ni sangat bersopan santun, si Fulan ni sangat baik hati, berbudi bahasa, lemah lembut dan sebagainya. Lemah lembut di sini bukan maknanya macam sotong tu, bukan. Lemah lembut ni maksudnya tingkah lakunya tidaklah kasar. Kemudian yang keempat adalah mengeratkan hubungan silaturahim. Maknanya bila kita sentiasa berhubung dengan mereka, kita sentiasa ziarah mereka, sentiasa bagi buah tangan kepada mereka, maka dia akan mengeratkan hubungan silaturahim. Bahkan mengeratkan hubungan silaturahim ini adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Bahkan Islam mencela orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Baik, yang terakhir adalah hidup akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita menghormati, kita menjaga hablum minan nas, kita menjaga hubungan kita sesama manusia, maka Allah akan berkati hidup kita, Allah akan berkati, Allah akan redha ke atas kita, insya-Allah. Dan tajuk kecil yang terakhir untuk adab menziarahi orang tua ini ialah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Yang ni kita kena berusaha untuk hindarkan daripada diri kita. Yang pertama adalah dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh masyarakat. Yang ini kita kena pandang serius. Kalau Allah murka ke atas kita, wal-iyazbillah. Bila mana Allah murka ke atas kita, kita takut terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita. Contoh, kalau dia buat hal dengan orang tua, maka berlakulah pergaduhan ataupun perbalahan dengan orang tuanya, maka terputus hubungan silaturahimnya. Memang tak pernah tegur siapa dah, lepas tu memang nampak muka pun dah tak nak, dah bercakap pun tak nak, apatah lagi datang rumah pun lagilah tak nak. Kalau terjumpa kat kedai tu, berpaling ke tempat lain, terus pergi daripada situ. Maka bila mana putusnya hubungan silaturahim ini, maka Allah murka ke atas kita, wal-iyazbillah. Dan juga dibenci oleh masyarakat. Maknanya masyarakat akan memandang serong kepada kita. Dia kata, inilah yang kurang hajar ni, inilah yang mulut celupa ni, inilah yang tak beradab ni. Baik, yang kedua adalah hidup tiada panduan. Maka hidupnya itu seolah-olah macam tak ada panduan. Sebab apa? Sebab orang-orang tua ini adalah orang yang hidupnya berpengalaman.
pengalaman mereka tu adalah suatu yang mahal. Hidup mereka tu lama, jadi pengalaman hidup mereka tu sangat mahal. Jadi dia adalah satu ilmu yang mana kalau kita dapat ilmu mereka daripada mereka itu, pengalaman hidup mereka tu, maka insya-Allah kita akan hidup, kita akan dapat hidup dengan tenang. Sebab kita tahu apa yang akan berlaku kalau kita buat begini, apa yang akan berlaku kalau kita buat begitu. Tapi kalau kita tak ada orang tua, kita nak bercakap, tak ada orang tua, semua orang tua marah dengan kita, kita tak menjaga hubungan dengan orang tua, maka hidupnya akan terombang-ambing. Baik. Yang ketiga akan dipinggirkan oleh masyarakat. Okey, maknanya bila mana dia buat buruk dengan orang tua, jadi masyarakat tahu, satu kampung tahu. Jadi orang-orang kampung situ semua tak nak berkawan dengan kita. Seterusnya yang keempat adalah memutuskan hubungan silaturahim. Macam yang Ustaz sebut tadi. Bila mana dia buat satu hal, dia bergaduh, kemudian dia tak boleh tengok muka, kemudian jumpa sikit pun tak nak, bercakap pun tak nak, apa semua tak nak. Jadi terputus hubungan silaturahim, wal'iyazbillah. Dan yang terakhir sekali adalah hidup tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mohon rezeki daripada Allah, tapi kalau Allah tak berkati hidup kita, macam mana rezeki tu nak sampai kepada kita? Kita berdoa supaya Allah limpahkan kesihatan ke atas kita, tapi Allah murka ke atas kita, Allah tidak berkati hidup kita, maka kesihatan kita pun terjejas. Maka tidak ada keberkatan dalam hidup kita. Wal'iyazbillah. Jadi itu sahaja untuk penerangan adab menziarahi orang tua. Mudah-mudahan kita semua beroleh kefahaman dan kita digolongkan dalam kalangan orang-orang yang menjaga adab tata susila dan mengamalkan nilai-nilai Islam, insya-Allah. Jadi sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.